Nama saya before convert Jun Yong Ki. After convert Nur Kasih Kuratu Aini binti Abdullah. So saya sekarang berumur 21 tahun. Dengan azan tu orang lain, mu'alaf lain mungkin dia akan cakap dengan azan mungkin hati rasa tenang. Tapi masa tu saya tak. Saya cakap kenapa azan ni pagi-pagi subuh kan macam mengganggu lah kan orang tidur. Masa tu bibik saya ada terangkan. Jadi bibik saya terangkan apa itu azan, apa itu Islam, apa semua. Time tu tak faham lah. Memang yelah budak kan, mana faham. Bila dah besar sikit, tak bergaul dengan orang Melayu. Kita tengok cara orang Islam, orang Melayu ni kan before makan baca doa. Sebelum masuk toilet baca doa. Lepas tu kalau macam tadika ke apa, sekolah rendah kan, pagi-pagi ada baca macam surah ke, surah Azim, Al-Fatihah ke apa. Start tu macam nak belajar lah, macam interesting lah benda ni kan. Time tu start nak belajar bergaul dengan orang Melayu, bergaul dengan orang Islam. Tapi masa tu jadi bukannya kenal Islam ni melalui perangai orang Islam sendiri. Sebab dulu masa kecil tu selalu je orang macam cakap alah kau tu Cina. Macam sebelum video ni lah, kau tu Cina, si kau masuk neraka. Kau dah lah sembah patung, something like that lah. Lepas tu start tu lagilah kita nak tahu. Actually bersyukur jugalah kalau dulu budak tak ngejek kan. Budak-budak tu tak ngejek, mungkin takkan carilah Islam tu apa. Kita tak nampak Tuhan tu, tapi kita boleh rasa. Macam bukti lah, dalam Al-Quran dah sebutkan bukti kewujudan Tuhan tu. Udara, macam matahari. Kita boleh nampak lah benda-benda yang ada sekeliling kita kan. Macam atas kad lah 6 hari bulan 6. Actually mengucap 2 kalimah syahadah buat kali pertama masa form 2 depan ustazah sekolah. Sebab saya memang masa form 2 tu saya dah ambil keputusan untuk bertudung. Even saya belum convert officially, tapi saya dah bertudung masa tu. Bila mengucap buat kali pertama tu, kita rasa macam tenang lah. Kita rasa macam kalau esok mati pun tak apa. Faham tak? Kalau keluar daripada sini meninggal pun tak rasa apa. Macam tak takut lah. Maknanya before this, belum mengucap macam how come kalau saya meninggal sebelum peluk Islam kan? Down, yang betul-betul saya rasa macam nak give up on convert Islam ni masa after 1 week saya bertudung, officially bertudung kat sekolah kan. Lepas tu kawan-kawan ni, saya ada 2-3 orang kawan je perempuan. Lepas tu kawan-kawan saya ni dia macam kau ni belagak lah, kau ni baju cantik, something like that lah. Dia conteng kat meja saya kira macam kena bully lah after saya berhijab tu. Padahal sebelum tu saya dah pernah cakap saya nak convert after 18 tahun kan. Masa tu saya memang kena bully. Memang orang semua palau saya, semua orang pulaukan saya, tak nak layan saya, tak nak cakap dengan saya. Memang satu kelas buat tak tahu dengan saya. Macam saya tak wujud. Lepas tu meja saya diorang conteng, buku saya diorang conteng. Faham tak? So sampai saya rasa macam down sangat. Sampai saya tak nak keluar. Saya tak nak keluar pun daripada rumah. So saya tak nak pergi sekolah. Hampir sebulan saya tak pergi sekolah. After saya kena bully tu, sebulan saya tak pergi sekolah. Lepas tu sebab saya sebelum ni, saya pelajar yang tak pernah ponteng sekolah. Tak pernah ponteng, tak pergi kelas. So cikgu heran lah. So cikgu datang rumah, cari saya apa semua. Saya pergi sekolah, jumpa cikgu kaunseling. Lepas tu dah okey. So benda tu satu-satunya benda buat saya rasa down gila lah masa tu. Down sangat-sangat yang saya sampai nak give up dah. Tak nak convert dah saya cakap. Kalau orang nak pulau saya baik, saya tak boleh convert. Saya cakap macam tu lah. Tapi masa tu muda lagi lah. Kalau sekarang saya kena macam tu, saya takkan cakap macam tu lah. Kalau personal, istiqomah. Sebab benda yang awak tak pernah buat sebelum ni kan. Contoh macam nak solat sehari 5 kali nak solat kan. Benda tu tak pernah buat pun sebelum ni. So after become a muslimah, so kena buat lah benda tu. Solat tu wajib kan. So benda tu susah. Even kita ni betul, orang cakap, mesti orang akan cakap, alah kalau kau betul-betul
mendalami Islam kau takkan rasa istiqomah tu susah. Tak, istiqomah tu susah. Kalau kita tengok kat orang tu memang semua macam tak bagus kat mata kita. Sebab kita tengok kat orang. Kita kena tengok agama tu sendirilah. Kalau nak jumpa macam mana indahnya Islam tu, awak kena cari lah. Kena kaji, kena baca, kena tanya. Bukan tengok pada orang Islam. Memanglah kalau kita tengok pada orang semua, kita nampak buruk. Kan dia buat ni tak kena, dia buat tu tak kena. Kenapa saya nak masuk kelas tu? Sebab saya dah tahu moral tu apa. Saya nak masuk agama Islam, kelas agama Islam. Masa form 1 sampai form 3, disebabkan saya selalu ponteng kan. So one day tu cikgu kaunselor panggil saya. Dia tanya saya, apa yang awak nak? Jadi saya cakap, saya nak masuk kelas agama Islam, pendidikan Islam. Dia cakap, boleh. Buat surat lah. Masa tu saya buat satu surat hitam putih, sign, yang mengaku bahawa tak ada orang paksa saya untuk masuk kelas tu. Kalau budak tu kan, dia boleh cakap benda macam tu, dia mesti ada kaitan dengan ibu bapa. Jadi ibu bapa tu penting lah. Dia kena tunjukkan contoh yang baik. Terutama kalau cakap benda yang macam benda yang agak resis kan. Kita nak cakap borak kita boleh lah kan. Yang orang besar boleh lah cerita. Jangan cerita depan budak. Sebab dia masih budak. Dia mengikut. So kalau kita nak layan orang yang bukan Islam, kita kena santuni mereka. Kena layan elok-elok. Even dia bukan Melayu, dia bangsa apa pun, kita kena layan dia elok. Sebab attitude yang bagus tu sebenarnya boleh tarik orang masuk Islam. Jangan tengok apa yang terhidang depan mata. I mean macam, jangan tengok apa yang orang Islam sekarang buat. Sebab sekarang dah akhir zaman. Jadi orang semua tak sempurna, tak perfect kan. Kalau nak jumpa Islam tu, kena pergi cari lah. Kena pergi cari, belajar, mengkaji. Kita tak boleh tengok apa yang terhidang depan mata. Semua tak betul kan.